Masya Allah, banyak sungguh bencana yang berlaku. Mesti mereka memerlukan sumbangan. Sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam rancangan Nak Tahu? Sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut, mari kita saksikan klip video ini terlebih dahulu. Cewa, Aceh Host TV pula. Tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah dengan bersedekah, Allah tidak pernah mengurangkan sedikit pun harta kita. Malah, Allah akan gantikan dengan pahala berlipat kali ganda. Orang muda, badan gagah, segala fikiran sentiasa sihat. Hendaklah kita perbanyakkan sedekah untuk saham di akhirat. Tahukah anda, sedekah adalah berasal daripada perkataan bahasa Arab, yaitu sedekah, yang bermaksud kebenaran atau pemberian. Menurut Al-Raghib Al-Asfahani, sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 276. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah, yang bermaksud Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Sidang pendengar, amalan bersedekah sangat berkait rapat dengan iman seorang muslim. Sedekah yang diterima di sisi Allah akan dibalas dan dibayarkannya lagi di dunia. Itu janji Allah dalam Al-Quran, yaitu sesiapa yang bersedekah akan dibalaskan dengan ganjaran paling sedikit sebanyak 10 kali ganda pahala, manakala ganjaran paling banyak sebanyak 700 kali ganda. Masya Allah, begitu pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan? Manis berseri, nangka seulas. Dimakan semua, burung terkukur. Tangan memberi dengan ikhlas. Tangan menerima dengan bersyukur. Bukan makan saja yang mempunyai adab, tuan-puan. Malahan, sedekah pun mempunyai adab yang perlu kita jaga, yaitu ikhlas dalam bersedekah. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 265 yang bermaksud, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta untuk mencari keredaan Allah dan untuk keteguhan hati mereka. Seperti kebun yang terletak di atas dataran tinggi yang disirami dengan hujan lebat, lalu kebun itu berbuah dengan 2 kali ganda. Wajib mengikhlaskan sedekah hanya untuk kerana Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang berbangga dan menunjuk akan menyebabkan muflis di akhirat kelak nanti. Nauzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan-puan, adab yang kedua pula, bersedekahlah dengan harta yang halal, yaitu seperti sabda Nabi SAW, tidaklah diterima solatmu tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari gulul, yaitu harta yang haram. Hadis riwayat Muslim. Sesiapa yang bersedekah dari harta yang haram, seperti judi, riba, menipu, dan sebagainya, itu adalah perbuatan yang batil dan tidak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Membeli hendaklah berhemah. Mari kita tingkatkan ibadah. Jangan diungkit amalan sedekah kerana ia merosak berkah. Hadirin sekalian, adab yang ketiga pula, jangan diungkit amalan sedekah. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tubtilus sadaqatikum bil manni wal azah, yang bermaksud janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati si penerima. Teringat pula kisah si Tanggang, si ibu yang sangat marah terhadap anaknya yang derhaka itu, lalu mengatakan, aku tidak pernah menghalalkan setitik susu pun sewaktu kecilmu. Masya Allah, bukankah itu juga dikategorikan dengan mengungkit? Fikirkanlah. Last but not least, sedekah atau zakat yang dikeluarkan hendaklah dipastikan diberikan kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Beliau tidak lagi asing di negara kita. Siapa yang tidak kenal? Beliau terkenal dengan aktiviti kebajikan dan sumbangan.
Beliau telah banyak membantu masyarakat Malaysia yang fakir miskin tanpa mengira bangsa dan agama. Justru, tuan-puan, perbanyakkanlah sedekah sementara umur kita masih ada. Dan jangan dilupa adab-adabnya jika tidak mahu ia menjadi sia-sia. Wallahu alam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.